Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa khabar tuan-tuan dan perempuan sekalian? Alhamdulillah kita dah masuk hari ke-27 dalam bulan Ramadan ini. Maka sedar ataupun tidak sedar, Ramadan semakin meninggalkan kita. Dan sepatutnya di penghujung bulan Ramadan ini semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengejar apa yang dinamakan sebagai Lailatul Qadr. Moga-moga dengan kita mengejar Lailatul Qadri ini, melalui kefahaman kita terhadap Al-Quran, kita bukan sekadar mengejar pahala, tetapi kita mengejar untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin sekarang kita tengah sibuk dengan persiapan untuk hari raya, tapi jangan lupa, jangan abaikan hari-hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Maka hari ini kita nak tadabbur satu ayat pada surah Al-Hadid pada juzuk ke-27 ini. Satu ayat yang berikan satu panduan kepada kita bagaimana untuk kita melihat dunia ini. Adakah kita melihat dunia ini sebagai tempat kita akan kekal selama-lamanya, ataupun kita akan melihat dunia ini adalah sebagai satu tempat persinggahan di mana kita akan melangkah ke alam yang seterusnya suatu hari nanti. Jadi tuan-tuan, ayat ini sangat signifikan, ayat yang berikan banyak kesan kepada diri saya. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Hadid ayat ke-20. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tuan-tuan, ayat ini membawa kita untuk melihat beberapa perkara. Yang pertamanya, cuba kita tanya diri kita, sepanjang kita hidup di dunia ini, bagaimanakah kita fokus kepada kehidupan dunia? Adakah ia dilalui dengan keadaan yang seimbang, ataupun kita lebih berikan fokus hanya kepada dunia, benda-benda yang berbentuk keduniaan? Maka hari ini kita nak melihat bagaimana ayat ini membawa kita untuk melihat dunia itu bukanlah sebagai tempat tinggal, tapi dunia itu merupakan tempat kita meninggal dan akhirnya kita akan melangkah ke alam yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Allah Ta'ala menyebutkan ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sebagai satu permainan. Ini antara realiti yang perlu kita percaya. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan walahwun, dan juga hiburan. Dunia ini selain daripada permainan, dunia juga merupakan bentuk hiburan. Wazinatun, dunia ini merupakan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan kita sebagai manusia saling berbangga-bangga dengan apa yang kita ada. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan dengan sebabkan kita nak berbangga dengan apa yang kita ada itu, benda yang berbentuk material, maka kita habiskan masa kita, disebutkan sebagai wa takathurun fil amwali wal aulad, kita saling memperbanyakkan harta dan juga anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan perkataan takathur bermaksud apabila kita dah ada nikmat harta yang banyak, maka kita akan mencari lagi. Kenapa? Kerana tidak ada kepuasan apabila harta yang kita miliki itu, kita lihatnya dah banyak, tetapi kita merasakan, oh, banyaknya harta itu masih tidak cukup untuk aku meneruskan kehidupan aku yang seterusnya. Jadi tuan-tuan, menggambarkan dunia ini dengan keadaan yang begitu. Ini hakikat yang perlu kita terima, hakikat yang membawa kita untuk melihat dengan mata hati. Dan Allah Ta'ala sebutkan lagi, Allah Ta'ala umpamakan dunia yang disebutkan tadi seperti permainan, gurau senda, perhiasan, saling berbangga-bangga, kemudian memperbanyakkan mencari harta dan juga anak. Umpama
kamathali ghaithin, umpama hujan. Perkataan hujan disebutkan di sini dengan perkataan ghaith. Ada perkataan lain yang merujuk kepada hujan, iaitu perkataan matar. Tetapi Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan matar pada ayat ini, tetapi menggunakan perkataan ghaith. Kenapa? Kerana hujan yang dimaksudkan itu adalah hujan yang turun cukup-cukup untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Kalau digunakan perkataan matar, boleh jadi hujan yang turun itu kuantitinya sedikit ataupun kuantiti yang berlebihan. Kuantitinya sedikit tidak mampu untuk menumbuhkan tanam-tanaman, manakala kuantiti yang banyak boleh menyebabkan kemusnahan kepada tanam-tanaman yang kita tanam. Jadi ghaith digunakan menunjukkan bahawa hujan yang turun itu cukup-cukup untuk menumbuhkan tanam-tanaman yang kita tanam. Jadi Allah sebutkan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Dan di sini para petani yang menanam tanaman apabila hujan turun dan tanam-tanaman itu mula membesar, lalu a'jabal kuffara nabatu. Jadi petani merasakan satu bentuk kegembiraan, rasa seronok, rasa best sangat apabila melihat tanam-tanaman yang kita tanam sendiri tiba-tiba membesar dan mula membesar. Jadi saya yakin tuan-tuan yang mendengar segmen kita pada hari ini mungkin ada yang tanam pokok-pokok. Jadi perasaan kita pasti berbeza apabila pokok yang ditanam itu tumbuh dengan mekar berbanding dengan tanam-tanaman yang kita tanam tidak tumbuh-tumbuh dan mungkin mati pada awal tanaman tersebut diletakkan benih. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra. Kita tadi perasaan seronok, perasaan gembira, perasaan tenang apabila tanam-tanaman yang kita tanam itu mula membesar. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan thumma yahiju fatarahu musfarra. Dah naik, dah nampak macam cantik sangat, tiba-tiba jadi musfarra, mula menjadi kekuning-kuningan. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan thumma yakunu hutama. Pokok tadi yang mula-mulanya hijau tiba-tiba menjadi kuning dan akhirnya layu dan juga mati begitu saja. Jadi tuan-tuan, begitulah dunia. Allah Ta'ala gambarkan keadaan dunia sebegitu. Kita memandang dunia ini sebagai bentuk yang seronok, yang gembira, yang menenangkan kita. Tetapi hakikatnya dunia bukan sebegitu. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita supaya kita sedar dunia adalah tempat persinggahan kita yang akhirnya akan musnah dalam keadaan, dalam situasi yang Allah Ta'ala gambarkan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Apabila bumi ini berlanggar di antara satu sama lain, maka akan berlakunya gekaran. Okey, gekaran yang menyebabkan manusia akan musnah, dan pada ketika itu dunia ini tidak ada nilainya kerana kita akan kembali kepada Tuhan, kembali untuk mempersembahkan amalan kita ketika kita berada di dunia. Maka Allah Ta'ala katakan wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti azab yang pedih dan juga ada maghfiratun minallahi wa ridwan, ada juga keampunan daripada Allah SWT. Tuan-tuan, apa yang membezakan seseorang yang melakukan dosa masuk ke dalam syurga dengan seseorang yang melakukan dosa masuk ke dalam neraka? Perbezaannya adalah seorang yang melakukan dosa bertaubat kepada Allah Ta'ala, moga-moga dengan taubat itu Allah Ta'ala berikan satu bentuk ganjaran kepadanya, iaitu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kita sebagai manusia penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, maka kembalilah kepada Tuhan, bertaubatlah kepada Tuhan. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kasih sayang, limpahan rahmat, kebaikan kepada kita, dan akhirnya dibawa kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ayat yang terakhir Allah Ta'ala jelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain, tidak bukan kehidupan itu kecuali kesenangan yang menipu. Itulah realiti pada hari ini. Kita merasakan dunia adalah segala-galanya. Kita merasakan senang itu tenang, tetapi tidak semesti yang senang itu menjadi tenang. Sebab
tenang itu berdasarkan kepada kualiti jiwa, bukannya kuantiti harta. Jika kita mengejar kuantiti harta, mungkin kita mendapat kesenangan yang sementara, tetapi tidak mendapat ketenangan yang abadi yang kita cari. Berapa ramai orang pada hari ini banyak hartanya tetapi tidak tenang. Kita nak jadi orang yang banyak hartanya, boleh membantu orang lain, dan pada masa yang sama kita rasa tenang dengan harta yang kita miliki. Sebab itu harta yang kita miliki itu, kena ingat, ada portion-portion yang sepatutnya diberikan kepada orang lain untuk membantu orang lain dan untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik, membantu mereka yang memerlukan. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar ini saja perbincangan kita tentang juzuk ke-27 ini. Satu ayat sangat-sangat indah. Tuan-tuan boleh refer balik kepada surah ini, surah Al-Hadid ayat 20. Moga-moga dengan tadabbur kita pada segmen Quran Al-Fajr ini akan berikan kita satu cara lihat Al-Quran, cara melihat kehidupan dengan keadaan yang baru. Moga-moga memberikan manfaat kepada kita. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.